Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali bersama Cikgu Zul. Pada hari ini cikgu akan mengajar bahasa Melayu. Tajuknya berkaitan dengan kata sendi. Antara kata sendi yang biasa kita dengar, yang biasa kita belajar ialah dari, ke, antara, di, dalam, daripada, kepada, untuk, pada dan oleh. Jadi cikgu akan perjelaskan satu persatu apa yang membezakan, khususnya yang selalu murid-murid keliru, dari dengan daripada. Jadi kita akan menggunakan kaedah akronim. Kaedah akronim adalah benda yang panjang, kita pendekkan, kita ringkaskan supaya kita mudah menghafal. Cikgu ambil contoh lah. Macam DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kalau dekat Shah Alam ni, MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam. Okey, itu contoh perkataan yang akronim. Tapi dalam mata pelajaran bahasa Melayu pun kita boleh guna. Kita tengok contoh di sini. Dari. Yang tadi cikgu kata, beza dari dengan daripada. Kita akan tengok macam mana dia guna penggunaan akronim. Okay, kalau tengok lambang ATM ni. ATM ni biasanya orang kata Angkatan Tentera Malaysia. Kalau ATM ni memang orang suka lah. Siapa yang kerja kerajaan, kerja swasta, khususnya ayah dengan mak kamu, ujung bulan insyaAllah akan pergi ke tempat ni. Sebab nak ambil duit, gaji dah masuk. Orang suka tengok ATM ni. Jadi ATM ni kita boleh gunakan untuk membezakan dari dengan daripada. Contohnya, A tu untuk arah, T untuk tempat, dan M tu untuk masa. Jadi, penggunaan akronim untuk membezakan dari dengan daripada. Cikgu ulang sekali lagi. A tu untuk arah, T untuk tempat, M tu untuk masa. Contoh macam mana arah? Dia datang dari arah belakang saya. Contoh arah. Tempat. Pelancong itu berasal dari Jepun. Tempat. Masa. Saya belajar dari pukul 7.30 hingga pukul 1. Okay, contoh. Okay. Itu akronim untuk menggunakan dari. Selain daripada itu, kamu boleh cipta formula sendiri. Bila kita cipta formula sendiri, kita lagi mudah ingat. Cikgu ambil contoh tadi, ATM, arah tempat masa. Dia boleh juga guna macam ni. Angkatan Tentera Malaysia. Abang takut monyet. Kita ambil A. Apa saja A? Ali ke, abang ke. Okay, abang takut monyet. Ayah takut mak. Contohnya, mungkin ada mak yang garang kan. Jangan keluar. Minum kat rumah. Ayah takut. Dah start mutuh masuk rumah balik. Contohnya lah. Okay, ayah takut mak. Kamu jangan ingat. Oh, kalau dari ni arah tempat masa. Ayah takut mak. Tak payah. Dah. Jangan fikir lagi pasal daripada. Daripada ialah selain daripada itu. Arah, tempat, masa. Yang lebih tu adalah daripada. Okay. Okay, ini adalah gambar baldi. Biasa kalau kita nampak gambar baldi ni, kita terbayanglah orang mengangkat air. Terutamanya di negeri Selangor semasa catuan air. Kalau ikut tahun lepas berkali-kali dalam sebulan. Jadi baldi ni selain digunakan untuk mengangkat air, baldi ni juga boleh digunakan untuk merendam pakaian dan sebagainya. Jadi dari baldi ni kita boleh gunakan untuk untuk akronim bagi kata sendi ke. Contoh, okey. T ni untuk tempat, M untuk masa, B ni benda, A ni menunjukkan arah. Okey, contoh ke. Saya akan pergi ke Kuala Lumpur. Okay. Okey, ini contoh bergambar supaya kamu lebih faham. Okey, cikgu tunjukkan dalam bentuk ayat. Okey. Contohnya, ni Akmal lebih tinggi daripada Zainal. Ini murid darjah 6, tengok beza. Seorang terlalu tinggi dan seorang pula rendah. Jadi kita gunakan daripada. Daripada ni menunjukkan perbezaan. Tadi jangan dari tadi arah tempat masa. Lain daripada itu ialah daripada. Contoh, adik lebih pandai daripada abang. Kakak lebih putih daripada adik. Okay, menunjukkan daripada. Meja. Meja ini diperbuat daripada kayu. Okay, itu penggunaan daripada.
Seterusnya kita tengok gambar yang kedua pula. Kalau tadi gambar murid lelaki, ini gambar murid perempuan pula. Apa contoh ayat? Dia tunjuk Farah sedang berdiri di penjuru. Sebab di ini menunjukkan arah. Farah sedang berdiri di penjuru bilik. Yang ini contoh. Ayat yang ketiga yang melibatkan pula murid lelaki. Dia sedang pegang beg tersebut. Amirul sedang meletakkan beg di atas sebuah meja. Di menunjukkan arah. Ini ayat keempat kembali kepada murid perempuan. Semuanya comel-comel murid perempuan ya. Contoh ayat, senyuman Saidatul lebih menarik daripada Amirah. Sebab menunjukkan perbezaan. Tadi cikgu dah tunjuk Akmal lebih tinggi daripada rakannya. Menunjukkan perbezaan. Jadi senyuman ni pula senyuman Saidatul lebih menarik daripada Amirah. Contoh. Jadi untuk aktiviti berikutnya, cikgu nak kamu cuba buat ayat dengan menggunakan kata sendi dari dengan daripada supaya kamu faham. Contoh, buat ayat dengan menggunakan kata sendi berikut. 1 dari, 2 daripada. Kalau kamu boleh buat ayat, maksudnya kamu faham penggunaan dari dengan daripada. Kalau tak ingat, cuba ingat balik formula tadi, akronim. Dari untuk apa? Arah, tempat, masa. Ayah takut mak, abang takut monyet. Arah, tempat, masa. Seterusnya, cikgu bagi latihan kata sendi. Tengok contoh dalam ayat. Ada 6 latihan pada hari ini. Contoh latihan yang pertama. Nora menerima sepucuk surat Zulaikha. Jadi, mana yang lebih sesuai? Kita nak guna sini. Ada 2, 4, 6, 7. Kalau kita tengok. Daripada, di, ke, oleh, kepada. Kalau tengok clue-nya saya. Nora menerima sepucuk surat Zulaikha. Dari ke daripada. Kalau dari, arah, tempat, masa. Zulaikha tengok yang akhir. Arah, tempat, masa. Tak ada kaitan dengan arah, tempat, masa. So, Nora menerima sepucuk surat daripada Zulaikha. Tengok pula yang kedua. Zihan berasal negeri Sarawak. Ingat balik formula. Negeri Sarawak. Negeri ialah tempat. So, jawapan dia Zihan berasal dari negeri Sarawak. Yang ketiga. Abang pergi kedai untuk membeli roti canai. Tadi kalau bayangkan gambar Baldi tadi. Menunjukkan penggunaan ke, arah. Abang pergi ke kedai untuk membeli roti canai. Gambar itu dilukis orang. Ini agak mudah sikit lah. Gambar itu dilukis oleh Zayana. Tolong berikan bungkusan ini kepada Zahira. Kata Laili kepada Zila. Ini agak mudah juga. Sepupu saya belajar. Ini menunjukkan arah. Sepupu saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Permata. Ini contoh penggunaan. Yang cikgu bimbang ialah dari dengan daripada. Kadang-kadang dalam bilik guru pun ada guru-guru yang dari guru-guru yang bukan mengajar subjek bahasa Melayu pun bertanya cikgu. Cikgu Zul, dari ke daripada contoh ayat. Jadi kamu ingat formula dia. Bawa sampai ke sekolah menengah, sampai ke universiti dan seterusnya di alam pekerjaan lagi. Jangan keliru lagi. Seterusnya cikgu bagi pula latihan kata sendi yang melibatkan soalan objektif. Soalan objektif ni ada 4 pilihan jawapan. Bila 4 ni nak pilih satu, ni agak susah. Daripada 5 ni cikgu pilih salah satu je saja soalan. Yang bakinya kamu akan buat sendiri. Cikgu nak tengok sebagai latihan. Contoh cikgu ambil nombor 3. Rosli tidur pukul 10.30 malam. Pendek dah ayat dia. Rosli tidur daripada pukul 10.30 malam, di pukul 10.30 malam, pada pukul 10.30 malam, ke pukul 10.30 malam. Ini agak mudah lah sikit. Jadi Rosli tidur pada pukul 10.30 malam. Sebab dia hanya melibatkan satu masa saja. Tepat pukul 10.30 dia dah tidur. Kalau tidur yang lebih masa ni, contoh tempoh yang lama. Adik tidur di dalam buaian dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Baby dia suka tidur lama. Contoh melibatkan 2 tu,
Oh, ingat balik arah, tempat, masa, M masa. Dari pukul hingga pukul berapa. Okey. Itulah contoh penggunaan kata sendi ya. Ini baru cikgu bagi sikit jadi itulah saja latihan serta penerangan ringkas dari cikgu berkaitan dengan kata sendi. Yang cikgu fokus pada hari ini ialah kata sendi yang membezakan antara dari dengan daripada. Jadi cikgu harap selepas ni kamu tak keliru lagi. Jadi cikgu ajar tadi formulanya berkaitan dengan akronim. Iaitu A tu arah, T tempat, M masa. Apa formula? Terpulang pada kamu. Jadi kita jumpa lagi lain kali, insyaAllah. Bye.